Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita nak bincang sama juga topik para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok daripada seorang ke seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kesemua dalam kalangan mereka adalah daripada didikan langsung daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan itulah mereka mempunyai satu sisi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai, sayang kepada para sahabat, dan langsung Allah Subhanahu wa taala pun sayang kepada mereka. Dan kita tengok macam mana daripada hasil didikan tangan langsung daripada kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, langsung teguran daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, gerak badan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam mereka mulia. Dan sahabat yang kita nak bincang pada hari ini salah seorang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi sangat sayang kepada sahabat yang kita nak bincang pada malam ni, insya-Allah. Jadi sahabat pada malam ni adalah Ja'far ibn Abi Talib, yang merupakan sahabat Nabi merangkap kepada sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul, dia adalah abang kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, adik-beradik. Kita tengok dalam ramai-ramai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan sebagainya, Ja'far ibn Abi Talib salah seorang dalam keluarga Nabi yang memiliki rupa paras, wajah lebih kurang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada sahabat rindu kepada Nabi, mereka akan tengok Ja'far. Sebab apa? Rupa paras Ja'far lebih kurang dengan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan Al-Haris yang kita dah bincang sebelum ni. Ingat tak? Yang dah kita bincang sebelum ni, Abu Sufyan Al-Haris yang memiliki rupa paras sama juga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok pandangan para ulama, cucu Nabi lah yang memiliki rupa paras yang paling dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kelebihan Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Jadi sebelum Islam sampai kepada kota Mekah, Nabi memang sangat rapat dengan keluarga Abi Talib ataupun keluarga Abu Talib, ayah saudaranya. Begitu jugalah dengan sepupunya Sayyidina Ali yang masih lagi kecil ketika itu. Ja'far pun masih lagi tahap-tahap nak membesar dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, bila mana Islam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sebarkan kepada ahli keluarga yang terdekat, terutama Sayyidina Ali, Ja'far pun masuk Islam dan sebagainya. Lalu bila mana Islam mula bertapak sampai tahun 5 Hijrah, ingat, bila mana seseorang itu dah memeluk agama Islam, mereka akan diacam, mereka akan diseksa, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana berada dekat kota Mekah. Disebabkan ujian ataupun disebabkan terlalu kuat umat Islam dekat kota Mekah, mereka kena tomahan, kritikan, cesaan dan sebagainya, menyebabkan Nabi himpunkan keseluruhan umat Islam yang berada dekat kota Mekah. Nabi mengizinkan mereka untuk berhijrah. Cuma hijrah pada peringkat awal ni bukan ke kota Madinah, tapi hijrah pada kali ini adalah ke negara Habasyah ataupun Raja Najasyi yang kita tahu, Raja Najasyi ni. InsyaAllah kalau ada masa kita kongsikan. Jadi kenapa Nabi mengizinkan para sahabat berpindah daripada kota Mekah ke negara Habasyah? Disebabkan dekat sana, kata Nabi, dekat sana ada seorang raja, ada seorang pimpinan yang dia ni adalah soleh dan lagi alim dan sangat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan agama Nasrani yang asal dulu. Maka disebabkan itulah Nabi mengizinkan para sahabat untuk berhijrah dekat sana. Maka bila mana kumpulan pertama, grup pertama berhijrah dalam keadaan senyap. Sebab apa? Mereka masih lagi khawatir, masih lagi takut. Andai kata mereka berhijrah dalam keadaan terang-terangan, confirm mereka akan ditangkap. Sebabkan itulah mereka berhijrah dalam keadaan sembunyi. Grup pertama seramai 15 orang lebih kurang, dan grup kedua yang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Habasyah
lebih kurang dalam 84-83 orang lebih kurang macam tu. Maka bila mana mereka dah berhijrah Habasyah ni, Utopia yang berkulit gelap lah, berpindah dekat sana. Maka bila mana penduduk Quraisy dapat tahu yang ramai dalam kalangan Islam ni dah pun berpindah, dah pun pergi ke kota Habasyah, maka mereka ni macam tak boleh duduk diam. Maka mereka ni berbincang, mereka panggil pimpinan besar, menteri-menteri besar dalam kalangan puak-puak Quraisy. Mereka bincang, apa kita nak buat ni, macam mana kita nak bagi ataupun macam mana kita nak buat Islam yang daripada kota Habasyah ni mereka kembali ke kota Mekah. Apa nak dibuat? Maka mereka susun strategi, lantik 2 orang wakil untuk pergi jumpa dengan siapa? Untuk pergi jumpa dengan Raja Najasyi, dan mereka menawarkan, mereka membawa harta-harta yang sangat berharga, dibawa daripada kota Mekah, dibawa daripada kota Mekah ke kota Najasyi ataupun ke kota Habasyah. Menawarkan bukan kepada raja, mereka menawarkan kepada orang yang berada di sekeliling raja, orang kanan raja, padri raja dan sebagainya. Sebab apa? Sebab penduduk Quraisy tahu Raja Najasyi ni mempunyai ataupun memiliki perwatakan yang baik, orang yang soleh, orang yang alim. Semestinya mereka ataupun Raja Najasyi ni dia tak akan inginkan harta, dia tak akan inginkan rasuah dan sebagainya. Maka menyebabkan puak-puak Quraisy, 2 orang wakil tu pergi dan bagi kepada orang-orang kanan raja. Supaya apa? Supaya menjadi support sistem kepada mereka. Andai kata mereka kata kepada raja, mereka lah, menteri-menteri inilah akan menyokong dia, tuanku, kami setuju, kami sokong dengan apa yang puak-puak Quraisy tu kata. Itu tujuan mereka. Lalu bila mana diberi dan sebagainya, lalu mereka bertemu dengan raja, bagi tahu kepada raja nak bawa pulang penduduk Mekah yang datang daripada kota Mekah ke kota kamu, wahai raja, nak kembali ke negara asal kami dan sebagainya lah. Maka dalam keadaan itulah raja yang memiliki iman dalam hatinya, yang memiliki satu akal yang sangat cerdas, dia boleh menilai dan dia boleh melihat yang mana satu kebenaran dan yang mana satu kebatilan. Yang mana ketika itulah Raja Najasyi dia menolak tawaran yang diberikan oleh wakil daripada Quraisy tadi yang menawarkan harta dan sebagainya. Dia tidak mengendahkan orang kanan raja yang menyokong 2 orang wakil itu disebabkan dah pun terima rasuah dan sebagainya. Maka menyebabkan raja meminta wakil daripada Quraisy untuk keluar daripada negaranya dan biarkan penduduk-penduduk Mekah tinggal aman dekat negara Najasyi. Menyebabkan bila mana sampai berita tu ke kota Quraisy, menyebabkan mereka makin marah dan sebagainya. Islam masih lagi ada dekat kota Mekah, Islam masih lagi ada, Nabi masih lagi berada dekat kota Mekah, kan? Bila mana berita itu dapat kepada pembesar Mekah lagi marah, maka menyebabkan efek dia pun kena kepada orang Islam yang masih lagi berbaki dan sebagainya. Maka itu di antara pada peringkat awal. Dan dalam hijrah itulah adanya salah seorang, ataupun hijrah itu dipimpin oleh seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi lantik, Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang memimpin hijrah tersebut dan beliaulah yang berada dekat sana lebih kurang menjadi satu ketua ataupun wakil bagi Nabi SAW dekat negara Najasyi. Lalu bila mana Ja'far ibn Abi Talib ni pergi ataupun tinggal dekat negara Najasyi, sebelum tu beliau sudah pun berkahwin. Dah pun berkahwin dengan seorang wanita solehah dan seorang yang beriman kepada Allah, Islam, yang bernama Sayyidatuna Asma bintu Ummais. Dia adalah sahabat Nabi SAW juga. Maka dia bawa isterinya Sayyidatuna Asma bawa pergi ke negara Najasyi. Maka tinggallah amanlah dekat sana. Cuma dalam keadaan begitulah Raja Najasyi memang menyambut baik kedatangan orang Islam, melayan baik orang Islam dan sebagainya. Sebab itulah bila mana Nabi dapat satu berita yang Raja Najasyi telah pun wafat, telah pun meninggal, ketika itu jugalah dekat kota Madinah Nabi mengumpulkan para sahabat, Nabi mengajarkan para sahabat, Nabi memperkenalkan para sahabat macam mana nak solat jenazah gaib atas kematian seorang raja yang kata Nabi telah pun meninggal, telah pun mangkap, seorang raja yang sangat soleh, yang sangat alim, yang sangat cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita solat jenazah gaib kepada
Raja Najasyi yang tersebut. Maka menyebabkan Raja Najasyi lah ataupun itulah jenazah ghaib yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabat yang lain. Maka dengan itu kita tengok apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, yang mana telah pun diberikan satu jaminan ataupun diberikan satu green light oleh Raja Najasyi untuk Sayyidina Ja'far bersama penduduk Islam tinggal dekat kota Najasyi. Sayyidina Ja'far melakukan dakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menebarkan cinta kasih sayang kepada Nabi SAW kepada penduduk Najasyi pada ketika itu, yang menyebabkan bila mana Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, Sayyidina Ja'far masih lagi tinggal dekat sana. Kalau tengok riwayat berapa lama Sayyidina Ja'far tinggal dekat kota Najasyi, lebih kurang 10 tahun lebih, yang menyebabkan ketika mana ketika mana 7 hijrah baginda SAW dekat kota Madinah, 7 hijrah lah pada tahun itulah baru Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib baru berpindah daripada kota Najasyi pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Dan ketika mana Sayyidina Ja'far sampai dekat kota Madinah, Nabi sangatlah happy, sangatlah suka, sangatlah gembira atas kedatangan Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib dan tinggal dekat kota Madinah bersama dengan Nabi SAW. Cuma jangka umur Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib ni tak lama, yang mana pada tahun 8 Hijrah, berlakunya satu peperangan yang kita makruf. Kalau saya dah buat video berkaitan dengan peperangan ini yang dikenali sebagai peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah boleh pergi tengok. Kita tengok apa yang berlaku dalam peperangan Mu'tah, yang mana pasukan Islam diasak, dicabar ataupun diuji dengan sangat teruk, yang menyebabkan dalam peperangan itulah gugurnya salah seorang sahabat Nabi dan sepupu Nabi SAW, dan Nabi melantik beliau menjadi panglima perang dalam peperangan itu, peperangan Mu'tah. Dialah Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, yang menyebabkan kata para sahabat ketika mana Nabi dapat berita yang mana Ja'far ibn Abi Talib telah pun meninggal, telah pun gugur dalam peperangan Mu'tah, kami melihat air mata Nabi mengalir. Disebabkan apa? Dalam peperangan Mu'tah bukan Sayyidina Ja'far sahaja meninggal gugur, tapi ada seorang lagi yang digelarkan sebagai anak angkat kepada Nabi SAW, yang Nabi didik, Nabi jaga daripada kecil lagi, daripada kota Mekah lagi sampai ke kota Madinah, Zaid bin Harisah. Bila mana berita itu sampai kepada Nabi, kata para sahabat, kami melihat air mata Nabi keluar, menangis sedih atas kematian 2 orang insan yang Nabi sangat sayang, yang menyebabkan Nabi pergi ke rumah isteri Sayyidina Ja'far. Nabi bagi tahu kepada anaknya, bagi tahu kepada Sayyidatuna Asma, dan ketika itu jugalah Nabi kata, wallahi aku melihat yang Allah memperlihatkan Nabi SAW yang Sayyidina Ja'far sedang berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam peperangan Mu'tah, Sayyidina Ja'far dilantik menjadi panglima perang oleh Nabi SAW. Bila mana pegang dengan panji Islam, tangan Sayyidina Ja'far itulah dipotong oleh pihak musuh. Bila mana dipotong, tangan sebelahnya lagi memegang panji Islam. Sebab apa? Tak mau panji Islam tu jatuh ke tanah, yang menyebabkan tangan sebelah itu jugalah dipotong. Maka kedua-dua tangan Sayyidina Ja'far dipotong. Ketika itulah kata riwayat mengatakan Sayyidina Ja'far memeluk dengan badan dia panji Islam tadi semata-mata, tak mau panji itu jatuh. Dan ketika itulah datangnya musuh membelah 2 badan Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib. Itulah pengorbanan para sahabat baginda SAW. Dalam keadaan mereka ni tak nampak apa yang Islam boleh bagi kepada mereka, tapi mereka nampak apa yang mereka boleh bagi kepada Islam. Kan hari ini berapa ramai orang hari ini mereka asyik mempersoalkan, kalau aku betul-betul dalam agama Islam, aku bertaubat dan sebagainya, apa Islam boleh bagi kepada aku? Tapi dalam keadaan kita tak pernah berfikir, sepatutnya kitalah yang menyumbang kepada Islam. Kitalah yang menyumbang kepada Islam, sebab keberuntungan itu akan kita nampak, akan kita lihat
pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ketika itulah Allah akan membentangkan, Allah akan memperlihatkan amalan kita, perbuatan kita, perjuangan kita semata-mata nak sebarkan agama Allah, nak sebarkan agama Islam. Allah akan nilai setiap detik, setiap saat, dan ketika itulah tidaklah ada satu kegembiraan bila mana manusia dibentangkan, diperlihatkan banyaknya pahala mereka, disebabkan dekat dunia dulu mereka sanggup korbankan masa mereka, duit mereka semata-mata nakkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini. Semoga dengan video kali ini memberi manfaat, memberi pengajaran kepada anda juga, dan andai kata anda dapat dapat manfaat daripada video kita pada kali ini, boleh kongsikan kepada orang lain juga. Semoga orang lain pun dapat manfaat dan boleh kongsikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.